Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Farah sihat. Alhamdulillah sihat. Cik Banyak Amir buku sihat eh? ni. Alhamdulillah. Tanya. Buku wakaf sampai Kelantan lah. Jauh tu. Ha, Alhamdulillah. Esok semangat terus sebar insyaAllah. ilmu. Sebar ilmu. Kita bukan jual buku. Kita sebar ilmu. Jadi insyaAllah kita sambung kapsul Allah sayang kita bab 21. Ubati kemarahan dengan Al-Fatihah. Jadi Puan Roha sebagai mukadimah. Kenapa tajuk ni dimasukkan? Ubat marah dengan Fatihah ni dalam buku ASK. Bismillah Puan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum Cik Amir dan juga kepada yang mendengar eh. Okay, jelas eh suara Kak Roha? Okay, boleh Okay. ya? Okay, hari ni okay sikit. Okay, kita berdua je malam ni ya. Ha. Okay, kalau kita lihat Al-Fatihah ni lah. Al-Fatihah ni satu-satunya surah yang ada banyak nama lah. Macam selain Al-Fatihah iaitu pembuka, kita biasa nama panggil dia nama Ummul Quran. Iaitu ibu kepada Quran ataupun Ummul Kitab. Ataupun apa kita panggil tu Sab'un Thamani, maksudnya 7 ayat yang diulang-ulang. Kan? Sab'un Mathani ayat. Sab'un Mathani iaitu 7 ayat yang diulang-ulang di mana kita baca dalam surah Al-Fatihah setiap hari. Jadi kita soalah diri kita, adakah cukup 7 ayat kita baca 17 kali kita baca dalam setiap hari dalam solat. Kalau tak cukup, maksudnya ada something wrong lah dalam hidup kita. Kalau lebih dari 17, itu tanda Allah sayang kita. Sebab lebih dari 17 kali kita baca, maksudnya kita tambah solat kita dengan solat sunat. Masya Allah. Jadi Al-Fatihah ni selain diwajibkan baca, dia nanti kita ceritalah dia juga untuk yang lain-lain lah. Maksudnya bukan untuk dibaca dalam solat sahaja. Jadi itu saja sebagai mukadimah Cik Amir. Maksudnya kenapa Al-Fatihah dimasukkan dalam buku Allah sayang kita ni. Jadi uniknya dalam buku Allah sayang kita ni, Puan Roha kaitkan surah Al-Fatihah dengan sifat marah. Yang kemana kita tahu marah ni datangnya dari setan, api. Tapi biasa kita dengar kalau marah ambil wuduk. Tapi yang kali ni Puan Roha bawa bukan wuduk tapi surah Al-Fatihah pun boleh ubat kemarahan. Jadi kita lebih detail sikit Puan. Silakan. Okey, bismillah. Okey, jadi dalam buku ni iaitu bab 21 ya. Di mana saya letakkan tajuk sebagai apa? Sebagai apa? Obati kemarahan dengan Al-Fatihah. Sebenarnya saya kaitkan kisah rumah tangga. Rumah tangga kan. Biasalah tu suami isteri ni bila apa berjauhan hubungan semakin rapat, tapi bila berdekatan tu ada je yang tak kena kan. Sekejap merajuk, sekejap bergaduh, sekejap rasa hati dan sebagainya. Jadi dan saya selitkanlah juga sedikit kisah saya lah. Maksudnya biarlah bila kata kahwin tu ingatkan bahagia je kan, rupanya tidak. Bukannya Bukan bahagia sedikit. dia ada sebab syaitan ni ada kan. Dia nasib juga kita supaya ada dosa lah kat situ. Jadi kat sini sedikit saja iaitu di mana ketika itu di awal kahwin tu kami nak pindah rumah kan. Jadi dah kemas lah rumah sewa tu. Maksudnya dah sebulan kahwin. Awal lagi dah sebulan kahwin. Kan nak pindah rumah yang kita, rumah sendiri lah kan dah kahwin. Jadi saya ni sebagai bantulah tolong kemas semua. Kemudian dah nak keluar rumah saya terpandang jam dinding. Sebab jam dinding sahaja tiba-tiba suami marah saya. Kata apa pula? Cakap dia jam dinding kan, sebab dia kata macam mana nak ambil? Sebab semua barang kerusi semua dah angkut kan, tak ada apa dah nak guna. Lepas tu saya pun macam tajuk lah konon. Itulah kita panggil pergaduhan pertama lah, Masya Allah. Jadi yelah awal kahwin kan, yang kecil pun kita rasa macam besar je rasa kan. Tapi bila dah lama kahwin kita rasa ya Allah bodohnya aku dulu kan. Itu pun nak rasa hati nak kita nak merajuk kan. Jadi Masya Allah kemudian saya ada terdengar satu hari ketika bawa kereta iaitu Datuk Profesor Muhaya kan. Jika macam mana ada soalan pendengar
Ditanya Datuk, macam mana kalau nak atasi kemarahan, maksudnya pergaduhan suami isteri ni macam mana? Kadang-kadang isteri salah, kadang-kadang suami salah, tapi yang bertanya tu adalah isteri lah. Kemudian saya macam terkejut lah, terpegun, macam win lah jawapan apa Datuk Prof Muhaya tu. Dia kata kalau rasa marah kat pasangan, sedekahkan Al-Fatihah. Kata Masya Allah, macam bagi pula, kalau dia marah kita, kita bagi benda yang sangat apa istimewa lah kepada pasangan kita. Masya Allah. Jadi saya kata betul juga kan, sebab kemarahan tu dari setan, api. Ubatilah dia dengan kita panggil yang lembut lah. Itu Al-Quran lah. Tak adalah yang lain kan. Kalau kita orang Islam lah, kita kena yakin. Jadi itulah macam sangat terinspirasi lah. Selepas itu saya jadikan ayat Datuk Prof ni sebagai bahan saya lah untuk memberi nasihat kepada pasangan. Sebab saya pun banyak juga isteri-isteri yang mesej saya tanyakan macam mana suami panas baran, suami sekian-sekian kan. Jadi saya cubalah bagi nasihat ini kepada pasangan tersebut. Jadi itulah, maksudnya marah jangan dibalas dengan marah. Api jangan lawan api. Api kena lawan dengan benda yang betul. Jadi benda sejuk ni Quran lah. Okey. Terusnya Puan, menurut saya nak minta pandangan Puan Roha lah. Bacaan Al-Fatihah ni disyorkan untuk diamalkan oleh semua orang. Tak kira suami, isteri, ahli keluarga atau masyarakat sekeliling. So maknanya dari sudut yang ni, kita sedekah Al-Fatihah ni saja-saja ke macam mana kalau ikut pandangan Puan ni? Okey, terima kasih Encik Amir. Ni pun berdasarkan pengalaman saya sendiri jugalah. Al-Fatihah ni kalau kita lihat, walaupun ia 7 ayat, tapi power lah. Power dan sangat berkesan. Okey, yang pertama saya boleh katakanlah selain Al-Fatihah ni dijadikan macam kita panggil sedekah dan sebagainya, ia adalah wajib dibaca dalam solat. Bahkan Nabi bersabda tidak sah solat kalau tak baca Al-Fatihah. Masya Allah. Jadi yang pertamanya Al-Fatihah ni sebagai pendinding diri, Encik Amir. Okey, pendinding diri ni kalau nak keluar rumah ke sebagainya kan, kita bacalah Al-Fatihah. Jadikan Al-Fatihah tu sebagai zikir lah, zikir kita setiap hari. Okey, yang kedua boleh jadikan sebagai obat, Encik Amir. Obat ni ada dua, obat batin dan juga obat fizikal. Dalam malah kita panggil rohani. Rohani tu macam mana? Contohnya mungkin disihir kan. Dia disantau sebagainya. Kita baca dengan yakin lah. Saya teringat kalau saya ada pernah dengar lah satu live Ustazah Asma Harun. Dia cerita masa tu dia di Kuza, kat Terengganu, Kuza kan, sekarang jadi Universiti Terengganu Okey, ketika itu minggu saya kenal, masa tu dia dah senior lah, dia jadi macam penolong bahagian GPP pelajar. Jadi apa berlaku di dewan tu telah tiba-tiba seorang pelajar histeria. Jadi dia sebagai ketua cubalah nak atasi, dia baca Al-Fatihah, dia baca dengan yakin, Cik Amir. Alhamdulillah pelajar tu macam kita panggil okey lah daripada histeria. Tapi sekali tu dia kata, sebab apa? Sebab masa tu dia buat dengan yakin. Lepas tu tak jadilah. Jadi kita kena yakin lah. Tu obat dari segi dalam, malah satu lagi obat dari segi fizikal. Yang ni saya suka cerita zaman Nabi, satu kisah pada zaman Rasulullah, seorang sahabat ni dia pergi ke satu kampung, itu kampung Badui lah kalau kita pedalaman, di mana sahabat Nabi ni macam satu kumpulan lah. Di mana sampai di kampung tersebut, ketua kampung tu tak bagi dia masuk lah, macam tak bagi makan sebagainya. Dan apa berlaku, ditakdirkan Allah, ketua kampung tersebut lah disengat binatang. Kemudian dah obat tak dapat, kemudian ada beberapa orang lah pergi jumpa sahabat Nabi tu minta tolong. Jadi apa yang dia buat, tolong baca Al-Fatihah sahaja, kemudian diludah pada tempat yang kena sengat binatang tu, alhamdulillah sembuh. Jadi Al-Fatihah ni boleh kita buat sebagai syifa lah, penyembuh ataupun obat, tapi syaratnya dengan yakin, Encik Amir. Kalau tak yakin tak boleh. Okey, satu lagi Encik Amir saya sukalah beritahu, selain daripada tu kita bacakan, ni sebagai syifa juga, obat, bacakan Al-Fatihah dalam air.
Ni bagus. Saya pernah buat lah. Di mana kalau kita ada hajat, boleh buat. Ni sebagai hajat lah. Contohnya tuan ke puan ke siapa-siapa lah. Hajat tu memang kita nak sangat. Contohnya nak kerja, nak cemerlang, nak apa, saya pernah buat lah. Tapi saya guna air zam-zam, Cik Mek. Air zam-zam yang besar tu, yang 5 kilo tu. Saya baca 41 kali Fatihah. 4 kali. Jadi dalam setengah jam jugalah kena menghadap. Baca kena betul lah Encik Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak boleh. Sebab Al-Fatihah ada hukum tajwid, sebutan huruf kena betul. Kalau salah, tak ada apa-apalah, sia-sia lah. Kemudian, satu lagi, kemudian itulah sebagai hajat kita. Apa-apa yang kita nak, bacalah Al-Fatihah. Kalau mampu buat 41 kali, buatlah. Kalau tak mampu, buatlah setakat yang kita mampu. Kalau kita baca kalau amalan orang-orang dulu, mereka baca sampai beratus-ratus kali, Encik Amir. Jadi kita kadang, yelah, ikut kemampuan kita lah. Okey, itu sajalah untuk Al-Fatihah ni. Dia bukan sekadar ubat marah, tapi juga macam biasa kita dengar air Yasin, tapi ini air surah Al-Fatihah pun boleh. Macam mana Puan Roha cakap 41 kali tadi, kami tadi sebenarnya, kami punya staff lah Puan Roha, sebenarnya memang dah ada seminggu lebih lah dia dah kena COVID. Jadi antara amalan yang Ustaz Muhadir bagi pada kami, baca 41 kali surah Al-Fatihah. Jadi macam tadi ni, berita terkini macam petang tadi, dia bagi tahu, isteri dia lah bagi tahu patutnya dah ditidurkan. Tapi asbab surah Al-Fatihah ni lah, kami yakin, doktor tak jadi tidurkan lagi. Maksudnya sekarang ni dia masih lagi itulah. Tapi memang apa tu jurut Kabera tu, Kabera main tu. Apa? Haji Rosli. Ya, betul. Masya-Allah. Jadi Masya-Allah. Itu orang cakap memang nampaklah Allah bagi cash 41 kali Fatihah ni, memang dia bagi kesan lah. Jadi kita soalan seterusnya nak tanya Puan Roha lah. Macam tadi tu, bila sebut Al-Fatihah ni kita sedekahkan, kesan yang kita baca tu yang macam mana yang Puan Roha nampak tu macam mana? Dia punya terhadap orang yang kita baca tu, tindak balas dia. Dia terus kita tak jadi marah ke macam mana yang kalau ikut pengalaman Puan Roha? Okey, terima kasih Cik Amir. Jadi sedekah Al-Fatihah ni kita boleh jadikan amalan. Hebatnya Al-Fatihah ni kita boleh sedekah kepada orang hidup dan juga orang mati, Cik Amir. Masya-Allah. Maksudnya mak ayah kita, adik-beradik kita, nenek kita kan yang dah meninggal, orang yang kita sayangi, sedekahkan Al-Fatihah, insya-Allah sampai. Itu hebatnya Al-Fatihah. Jadi nak jawab soalan Cik Amir ni, sebenarnya dia Al-Fatihah ni kita panggil hubungan ruh. Ruh. Jadi saya biasalah saya biasa buat sedekahkan Al-Fatihah untuk anak-anak, maksudnya seorang satulah, seorang anak satu Al-Fatihah. Ikut masa lah, kalau tak sempat rangkumkan sekali, niatkan. Jadi macam mana cara kita nak sedekah Al-Fatihah ni sebenarnya? Okey, kita boleh baca Al-Fatihah untuk sedekah diri sendiri, boleh sedekah untuk diri sendiri, kemudian sedekahkan kepada Rasulullah, sahabat-sahabat baginda, ahli keluarga baginda, itu boleh rangkum lah, kita niat sekali. Kemudian niat untuk pasangan kita, kemudian untuk anak-anak lah, untuk mak ayah pun boleh. Semualah kita ni. Kalau tak sempat baca satu kali pun boleh. Seperti yang Ustazah Hasma Harun Raja baca sekali tu niat daripada Rasulullah, sahabat, keluarga, mak ayah, semua-semualah. Boleh juga macam tu. Tapi saya lebih selesa fokuskan satu Al-Fatihah untuk anak. Contohnya anak nak periksa tu saya serius lah. Anak nak periksa dan sebagainya, itu saya serius lah baca satu seorang. Kemudian apa rasa, memanglah kita sebagai ibu rasa tenang. Setengah ibu kan dia macam risau sangat. Risau macam, yelah macam risau tak tahu arah kan. Jadi kita sebagai ibu pun tenang, insya-Allah Allah bantu anak kita pun tenang. Sebab kita macam pengalaman kita nak jawab periksa kan. Kadang masa periksa tu tiba-tiba tak ada idea. Masa itulah mereka ni perlu bantuan daripada ibu bapa dengan bacaan Al-Fatihah dan sebagainya. Itulah Cik Amir. Okey. Bagi penutup Roha untuk Fatihah sebagai ubat marah ni. Bismillah. Macam mana? Penutup kita malam ni. Ya, dah bisa, Masya Allah. Okey, penutup saya pun suka baca lah, kalau ada buku ni, muka surat 116, saya suka baca hadis ni. Masya Allah, hadis ni hebat ya. Rasulullah menceritakan kepada sahabat
di mana peristiwa surah Al-Fatihah itu diturunkan. Di langit telah dibukakan satu pintu yang belum pernah dibuka sebelum ini, Masya Allah. Dari pintu itu turun satu malaikat yang belum pernah diturunkan sebelum ini. Malaikat itu berkata kepadaku, terimalah satu berita gembira mengenai dua nur yang belum pernah diberikan kepada siapa sebelum ini, iaitu Al-Fatihah dan juga surah tiga ayat akhir surah Al-Baqarah. Masya Allah. Jadi itulah kita kata kehebatan surah Al-Fatihah ni, walaupun ia pendek, ialah macam kita baca setiap hari kan, tak pernah jemu. Tak naklah baca Al-Fatihah, dah bosan lah. Tak ada. Okay, jadi Al-Fatihah tu insyaAllah dah kita hidup dah macam Kak Roha, 45 tahun dah hidup. Al-Fatihah tu lah, daripada balik sampai sekarang, Al-Fatihah dalam solat. Tak ada pula rasa jemu, tak ada. Masya Allah, itulah kehebatan Al-Fatihah di mana bila Allah letakkan dalam hati-hati manusia. Okey, itulah sedikit kesimpulan ni Cik Amir. Dah terima kasih rasanya. Jadi insyaAllah, semoga perkongsian malam ni walaupun pendek, yang penting kita yang dengar ni, kita sendiri amal lah. Dan kita sampaikan pada yang lain, insyaAllah. Jadi insyaAllah minggu depan, Jumaat depan, kita bab 22, berjuang untuk hidup. Ini sangat-sangat relevan lah dengan survival kita zaman pandemik ni. Nak tahu, kita jumpa Jumaat depan insyaAllah. Terima kasih banyak semua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.